Tajuk, KD Tamingsari, Senyap Maut di Selat Melaka. 165 orang? Mustahil sebuah kapal pemusnah modern boleh bergerak dengan kru seramai itu. Suara Laksamana Muda Elizabeth Hartwell dari Tentara Laut Diraja British bergema dengan nada tidak percaya. Di dalam Dewan Taklimat yang dingin di Kuala Lumpur, pekikan dan jeritan seolah-olah memenuhi ruang, walaupun semuanya hanya berlaku dalam imajinasinya. Latihan komprehensif senario ancaman serentak peluru berpandu anti kapal, serangan udara, dan ancaman bawah permukaan semuanya serentak. Pasti takkan sempat. Di anjungan kapal pemusnah terbaru Tentara Laut Diraja British, HMS Valiant, suasana tegang dipenuhi pekikan dan jeritan. Seramai 220 orang kelasi elit berhempas pulas, bermandikan peluh dan darah, bertarung selama 8 menit 30 saat yang terasa seperti di neraka. Laksamana Muda Elizabeth Hartwell berbangga dengan kejayaan mereka. Sekarang, giliran Malaysia pula, bisiknya sinis. Dia ingin melihat bagaimana kapal kosong yang dikendalikan oleh 165 orang itu akan mengharungi neraka yang sama. Namun, saat latihan itu bermula, wajahnya pucat lesi. Tiada apa-apa yang kedengaran dari radio. Tiada pekikan, tiada jeritan, tiada bunyi tapak kaki yang berlari. Dan apabila pusat kawalan latihan mengumumkan masa yang dicatatkan, keyakinan dan logik akal Hartwell hancur berkecai. Di bawah langit biru khatulistiwa, di sebuah bilik mesyuarat di Kementerian Pertahanan di Kuala Lumpur, bahang persaingan terasa lebih panas daripada cuaca di luar. Mesyuarat perancangan untuk eksersis perisai bersama, sebuah latihan tentara laut berskala besar yang diadakan selepas beberapa tahun, mengumpulkan perwira-perwira tentara laut dari Amerika Syarikat, Britain, Perancis, Australia, dan tuan rumah, Malaysia. Masing-masing membawa maruah negara di bahu mereka. Bendera negara-negara peserta tergantung megah di dinding, manakala skrin gergasi memaparkan peta Selat Melaka yang strategik. Latihan ini bukan sekadar latihan ketenteraan biasa. Ia adalah medan perang tanpa senjata, di mana teknologi terkini dan falsafah taktikal setiap negara dipertandingkan. Fokus utama mesyuarat adalah perbandingan keupayaan kapal-kapal perang tercanggih setiap negara. Tentara Laut AS membentangkan pemusnah kelas Arleigh Burke mereka, manakala Tentara Laut Perancis mempamerkan keupayaan anti kapal selam frigat kelas Frame M mereka. Kemudian, tiba giliran Tentara Laut Diraja British. Yang mengambil pentas adalah Laksamana Muda Elizabeth Hartwell, seorang veteran berusia 55 tahun dengan lebih 30 tahun pengalaman memimpin armada. Beliau adalah seorang legenda hidup, jasa, dan pengalamannya amat mengagumkan. Beliau terlibat dalam pemodenan Tentara Laut Diraja British selepas Perang Falklands, berkhidmat sebagai timbalan komander sebuah kapal pemusnah dalam Perang Teluk, dan memimpin sebuah armada dalam operasi anti-pelanunan di luar pesisir Afrika. Kapal yang dipimpinnya kini, HMS Valiant, adalah simbol kegemilangan Empire British yang diadaptasi ke era modern gabungan kekuatan dan tradisi. HMS Valiant kami mempunyai sesaran 8.500 tan dan dikendalikan oleh 220 kelasi yang sangat terlatih. Mereka adalah nadi kepada istana keluli ini. Suara Hartwell penuh dengan keyakinan dan kebanggaan. Semangat dan pengalaman manusia adalah penentu kemenangan di lautan. Itulah falsafah tentara laut Diraja British. Teknologi sememangnya penting, tetapi pada saat genting, pertimbangan manusia dan ikatan kepercayaan antara rakan seperjuanganlah yang akan membawa kemenangan. Kami amat berbangga dengan 220 perwira ini. Suaranya yang penuh keyakinan disambut dengan anggukan dan bisikan kagum dari Dewan. Para pegawai tinggi dari negara lain mencatat nota. Hartwell tersenyum puas. Kemudian, tiba giliran Malaysia. Yang naik ke podium adalah Kapten Iskandar bin Abdullah dari Tentara Laut Diraja Malaysia, TLDM. Berusia 48 tahun, beliau mempunyai latar belakang yang unik sebagai bekas pegawai penyelidik pertahanan. Berbeza dengan Hartwell, Iskandar kelihatan tenang dan bersahaja. Lencana perkhidmatannya di Maktab Turus Angkatan Tentera menunjukkan kepakarannya dalam bidang teknikal dan strategik. Iskandar berdiri di hadapan mikrofon dan memberikan tabik hormat yang tenang,
Gerak-gerinya memancarkan ketenangan seorang pakar seni, mempertahankan diri. Di screen, siluet frigat kelas Maharaja Lela terbaru Malaysia, KD Tamingsari, muncul. Reka bentuknya yang licin dan futuristik, seolah-olah menyembunyikan kekuatan yang terpendam. Iskandar memulakan pembentangannya dengan tenang. Ini adalah frigat terbaru TLDM KD Tamingsari, panjang 111 meter, sesaran 3.100 tan. Dilengkapi dengan sistem tempur bersepadu termaju, ia mempunyai keupayaan tinggi dalam semua domain peperangan, anti kapal, anti udara, dan anti kapal selam. Kemudian, spesifikasi seterusnya yang diumumkan mengubah suasana dewan serta-merta. Jumlah kru, 165 orang. Mendengar angka itu, Laksamana Muda Hartwell, terlupa mikrofonnya, masih terpasang, meluahkan kata-kata pertamanya dengan kuat. 165 orang sahaja. Kami menggerakkan kapal kami dengan 220 orang pahlawan. Adakah kamu semua membina sebuah kapal tanpa pemandu? Gelak tawa sinis tersebar di seluruh dewan. Seorang komodor Perancis dan kapten Australia menggelengkan kepala. Laksamana AS mengerutkan dahi sambil meneliti spesifikasi di screen. Hartwell berpaling kepada Iskandar dan menyambung, seolah-olah ingin menambah penghinaan. Kapten Iskandar, bukan. Sebuah kapal perang dipertahankan oleh keringat dan pengalaman manusia. Terlalu bergantung pada sistem akan mendedahkan kelemahan pada saat genting. Sejarah telah membuktikannya. Kami di tentara laut di Raja British pernah melakukan kesilapan dengan otomasi berlebihan. Kapal-kapal kami tersadai di pelabuhan, kru keletihan, dan latihan tidak mencukupi. Bagaimana kamu merancang untuk mengendalikan kerusakan dan pertempuran serentak dengan hanya 165 orang? Semua mata kini tertumpu pada Iskandar. Walaupun dihujani dengan kata-kata yang menghina, beliau hanya tersenyum tenang. Ekspresinya seperti langit yang tenang sebelum ribut melanda. Beliau masih belum berkata apa-apa, hanya menjawab dengan satu ayat. Falsafah kami mungkin sedikit berbeza, Puan Laksamana. Kami berharap dapat memberikan jawabannya semasa latihan nanti. Mendengar jawaban yang tenang itu, Hartwell ketawa sinis. Saya akan nantikannya, Kapten Iskandar. Saya ingin melihat sendiri bagaimana 165 orang kaki tangan pejabat kamu beraksi di hadapan kuasa tentara laut yang sebenar. Gelak tawa yang tidak dapat ditahan kedengaran di seluruh dewan. Namun, di dalam hati Iskandar, kata-kata seorang jurutera tua yang ditemuinya 10 tahun lalu bergema perlahan. Detik penghinaan dan kekecewaan ini hanyalah permulaan kepada sebuah drama besar yang akan membuktikan evolusi falsafah teknologi Malaysia, sebuah kejutan yang bakal menggegarkan dunia. Tetapi, pada ketika itu, tiada siapa yang mengetahuinya. Kisah ini bermula 10 tahun yang lalu di pangkalan TLDM Lumut. Pada masa itu, Iskandar, yang bertugas di bahagian sains, teknologi pertahanan, Stride, berhadapan dengan cabaran yang amat besar. Sebuah proyek untuk mengurangkan jumlah kru bagi kapal perang generasi akan datang. Ia bukan sekadar usaha untuk mengurangkan kos. Ia adalah satu misi kritikal yang akan menentukan masa depan pertahanan maritim Malaysia. Pada masa itu, kapal-kapal perang beroperasi secara berasingan mengikut bahagian jentera, persenjataan, navigasi, komunikasi, dan perkongsian maklumat sering mengalami kelengahan. Kelasi-kelasi berpengalaman semakin berusia, manakala pengambilan generasi muda menjadi semakin sukar dari tahun ke tahun. Dengan kadar kelahiran yang menurun dan populasi yang menua, Malaysia tidak lagi mampu mengekalkan operasi kapal perang dengan jumlah kru yang besar. Tanpa perubahan drastik, pertahanan maritim negara akan lumpuh. Dengan rasa cemas, Iskandar mencadangkan otomasi menyeluruh menggunakan AI dan sistem termaju, serta pembentukan kru yang lebih kecil tetapi berkemahiran tinggi. Namun, proyek itu segera menghadapi halangan. Bolehkah kita mempertaruhkan nyawa manusia kepada sistem? Bolehkah mesin membuat keputusan yang betul? Bantahan dari pihak operasi amat kuat, dan cabaran teknikal juga bertimbun. Semakin otomasi coba diterapkan, sistem menjadi semakin kompleks, yang secara ironisnya menambah beban kepada manusia. Iskandar seolah-olah berjuang sendirian di dalam terowong yang gelap tanpa jalan keluar. Jurutera-jurutera muda dalam pasukannya juga mula keletihan. Adakah ini halat tuju yang betul?
Adakah kita hanya memikirkan tentang mengurangkan jumlah orang? Keraguan mula merebak dalam pasukan. Pada saat-saat genting itulah, Iskandar mendengar tentang seorang jurutera legenda, Encik Hasan, 78 tahun. Beliau adalah seorang jurutera veteran dari limbungan kapal tentara laut di Lumut yang telah menyumbang kepada reka bentuk kapal-kapal TLDM pasca kemerdekaan dan telah berjaya merealisasikan banyak proyek yang dianggap mustahil. Beliau adalah antara perintis yang membina asas teknologi perkapalan negara dari hampir tiada apa-apa. Dengan harapan yang tipis, Iskandar menziarahi Encik Hasan yang telah bersara dan hidup tenang. Di sebuah rumah kayu lama yang dikelilingi kehijauan, Encik Hasan mendengar masalah Iskandar dengan teliti sebelum berkata dengan lembut, "Iskandar, kamu silap faham tentang sesuatu. Teknologi bukan dicipta untuk menyingkirkan manusia. Ia dicipta untuk membolehkan manusia menumpukan perhatian pada tugas yang paling bersifat kemanusiaan." Iskandar tidak dapat memahami maksud kata-kata itu dengan segera. Sambil menghirup teh di beranda, Encik Hasan menyambung, "Apakah tugas yang paling bersifat kemanusiaan? Ia adalah pertimbangan dan keputusan untuk mempercayai dan melindungi rakan seperjuangan. Biarkan mesin melakukan semua kerja yang boleh dilakukannya. Pengiraan, pengawasan, tugas-tugas berulang. Gunakan tenaga manusia yang dijimatkan itu untuk melindungi rakan-rakanmu. Itulah semangat sebenar pengurangan kru." Encik Hasan mula bercerita tentang kesukaran membina keupayaan TLDM pada masa lalu. "Ketika saya muda, negara kita tidak mempunyai apa-apa. Tiada teknologi, tiada dana, tiada kepakaran. Tetapi kita ada kebijaksanaan dan kepercayaan. Untuk mendapatkan hasil maksimum dengan sumber yang terhad, kami menghapuskan semua yang tidak perlu dan hanya menumpukan pada intipati. Itulah asal-usul reka bentuk kapal Malaysia. Apa yang kamu coba lakukan sekarang adalah kembali kepada asas itu." Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hati Iskandar. Kabus di dalam pikirannya seolah-olah hilang. Beliau sadar bahwa selama ini beliau hanya memikirkan tentang mengurangkan jumlah orang. Matlamatnya bukan sekadar automasi. Ia adalah untuk mewujudkan sebuah kapal perang baharu di mana teknologi dan manusia saling melengkapi, diikat oleh kepercayaan. Akhir sekali Encik Hasan berkata, "Iskandar, sebelum menjadi seorang jurutera, kamu adalah seorang perwira laut. Fikirkan apa yang boleh kamu lakukan untuk rakan-rakanmu yang berjuang di lautan. Teknologi hanyalah alat untuk mencapai matlamat itu." Sejak hari itu, proyek itu kembali bergerak. Dengan ajaran Encik Hasan di hati, Iskandar memberi inspirasi kepada jurutera-jurutera mudanya. Kita bukan mengurangkan orang, kita membolehkan manusia berjuang sebagai manusia. Tempo pembangunan mengambil masa 7 tahun. Mereka melalui kegagalan dan percobaan yang tidak terkira banyaknya. Pepijat sistem, pemotongan budget, bantahan dari pihak atasan mereka hampir berputus asa berkali-kali. Tetapi semangat mereka tidak pernah patah. Falsafah untuk melindungi rakan seperjuangan menjadi tunggak kekuatan mereka. Selepas 7 tahun, KD Tamingsari, kemuncak teknologi Malaysia, akhirnya siap dibina. Iskandar dilantik sebagai komander pertamanya, memimpin kapal yang dibangunkannya sendiri. Namun, penyiapan kapal itu bukanlah penamat. Ia adalah permulaan kepada 2 tahun latihan yang intensif. Seramai 165 orang kru dilatih sebagai pakar pelbagai peranan yang melangkaui bidang kepakaran tradisional mereka. Pakar radar belajar membaiki kerosakan enjin, jurutera enjin memahami urutan pelancaran peluru berpandu anti udara, dan semua orang menjalani latihan kawalan kerosakan dan kebakaran. Ia adalah latihan yang amat sukar. Tetapi, Iskandar sentiasa mengingatkan krunya akan kata-kata Encik Hasan. "Kita melakukan latihan ini untuk mempercayai dan melindungi rakan-rakan kita." Selepas 9 tahun, KD Tamingsari akhirnya dilahirkan semula sebagai sebuah kapal perang yang sebenar. Dan tibalah hari eksersis perisai bersama yang ditunggu-tunggu. Di perairan Selat Melaka, kapal-kapal perang tercanggih dari setiap negara berhimpun, mempamerkan kekuatan masing-masing. Di atas lautan biru, bendera Amerika Syarikat, Britain, Perancis, Australia, dan Malaysia berkibar megah. Senario latihan adalah yang paling sukar. Serangan serentak dari ancaman anti kapal,
anti udara, dan anti kapal selam. Ia direka untuk menguji pertimbangan manusia, koordinasi, dan keupayaan keseluruhan kapal. Ia adalah senario neraka. Pegawai di pusat kawalan memanggilnya kes terburuk dalam peperangan laut modern. Yang pertama menyahut cabaran adalah kapal pemusnah British, HMS Valiant, yang dipimpin oleh Laksamana Muda Hartwell. Sebaik sahaja isyarat permulaan diberikan, anjungan Valiant bertukar menjadi sebuah kekalutan yang teratur. Sasaran, bearing 0,30, menghampiri dengan pantas. Kontak sonar, kapal selam, sediakan peluru berpandu untuk dilancarkan. Cepat. Pekikan Hartwell bergema ketika 220 orang kru berlari di seluruh kapal. Peluh dan adrenalin memercik. Semangat manusia seolah-olah memberi nyawa kepada kapal keluli itu. Di anjungan, Hartwell memberi arahan seperti seorang konduktor orkestra. Lancarkan peluru berpandu anti udara. Sediakan roket anti kapal selam. Manuver mengelak. Sekarang, di pusat maklumat tempur C, berpuluh-puluh pengendali bertempiran dengan pekikan dan laporan bersahutan. Pengendali radar melaporkan ancaman, pegawai taktikal menganalisisnya, dan pegawai kawalan senjata mengarahkan serangan balas. Di bilik enjin, para jurutera menolak enjin kehatnya untuk melakukan manuver mengelak pada kelajuan penuh. Inilah gambaran tentara laut yang diyakini oleh Hartwell. Manusia menggerakkan kapal dengan peluh, pengalaman, dan semangat. Itulah falsafahnya. Selepas beberapa menit pertempuran sengit, Valiant berjaya menetralkan semua ancaman. Masa yang dicatatkan, 8 menit 30 saat. Satu keputusan yang cemerlang. Hartwell mengangguk puas. Nampak itu, Iskandar? Inilah kuasa tentara laut yang sebenar. Hasil daripada semangat dan pengalaman manusia. Anjungannya dipenuhi dengan rasa pencapaian dan kebanggaan. Para kru menepuk bahu satu sama lain, meraihkan kejayaan mereka. Seterusnya, tiba giliran KD Tamingsari dari Malaysia. Beberapa kilometer jauhnya, kapal itu terapung senyap. Hartwell memerhatikannya dengan teliti melalui teropongnya. Mari kita lihat apa yang kamu boleh buat. Bagaimana 165 orang kaki tangan pejabat itu akan mengharungi neraka ini? Harap-harap mereka tidak menangis. Di sebelahnya, timbalan komandernya berdiri, juga memandang kapal Malaysia itu dengan ragu-ragu. Isyarat permulaan latihan bergema sekali lagi. Ancaman kini memburu KD Tamingsari. Apa yang dinanti-nantikan oleh Hartwell adalah gambaran sebuah kapal Malaysia yang panik dan jeritan kelam kabut dari radio. Namun, jangkaannya meleset sama sekali. Radio senyap sunyi. Tiada pekikan, tiada jeritan, tiada bunyi tapak kaki berlari. Tiada apa-apa, hanya sesekali terdengar suara pengesahan yang ringkas. Faham, laksana, selesai, itu sahaja. Hartwell bertanya kepada pegawai komunikasinya, adakah talian radio berfungsi? Pegawai itu menjawab dengan suara keliru, ya, Puan Laksamana, talian terbuka, frekuensi normal. Tetapi, tiada apa-apa yang kedengaran. Sementara itu, KD Tamingsari mula bergerak, licin dan senyap seperti hantu. Berbeza dengan Valiant yang bertindak balas secara reaktif terhadap setiap ancaman, Tamingsari bergerak dengan lancar dan efisien. Tiada pergerakan mengelak yang sia-sia. Paparan taktikal latihan dipancarkan pada skrin bersebelahan. Hartwell mengalihkan pandangannya ke sana. Skrin Valiant menunjukkan ikon ancaman merah dan vektor tindak balas biru yang berselirat gambaran sebenar kekalutan pertempuran. Tetapi, skrin Tamingsari berbeza. Sebaik sahaja ikon ancaman muncul, penanda kunci sasaran serta-merta menyala pada semua ikon ancaman. Sesaat kemudian, garisan biru yang menandakan simulasi pelancaran peluru, berpandu pemintas memecut ke arah ancaman pada jarak terpendek. Pada masa yang sama, simulasi torpedo balas dilancarkan ke arah ikon kapal selam musuh. Hartwell tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di atas Valiant, pasukan anti udara, anti kapal, dan anti kapal selam terpaksa berkomunikasi dengan menjerit untuk berkongsi maklumat dan menyelaras tindakan. Tetapi Tamingsari, ia seolah-olah satu entiti tunggal yang menggerakkan semua buah catur serentak dengan keharmonian yang sempurna, melaksanakan pertahanan dan serangan balas pada masa yang sama. Ia bukan lagi seperti pertempuran. Ia lebih kelihatan seperti satu proses kerja yang dilakukan oleh sebuah mesin berketepatan tinggi. Indah, dingin,
dan sangat efisien. Seorang pegawai dari Pusat Kawalan Latihan mengumumkan keputusan dengan suara yang sedikit teruja. KD Tamingsari. Semua ancaman dineutralkan. Masa dicatatkan 5 menit 10 saat, lebih 30% lebih pantas daripada kapal British. Dan jumlah komunikasi kurang 1/5. Keputusan yang luar biasa itu membuatkan Pusat Kawalan Latihan senyap seketika. Hartwell hampir menjatuhkan teropongnya, berdiri kaku. Wajahnya pucat lesi sepenuhnya. Apa yang membekukannya bukanlah catatan masa. Ia adalah hakikat bahwa apa yang dicapai oleh Valiant dengan 220 orang kru yang bermandi peluh dan pekikan, kapal itu telah melakukannya dengan hanya 165 orang. Dalam keadaan senyap, tanpa tercungap-cungap. Ini bukan pertempuran armada. Ini adalah pemrosesan yang sistematik. Bilik mesyuarat pasca latihan itu sunyi sepi. Berbeza dengan bahang lautan Hindi di luar, udara di dalam bilik terasa sejuk membeku. Para pegawai kanan dari setiap negara merenung skrin gergasi dalam diam. Laksamana Muda Hartwell adalah salah seorang daripada mereka. Malah, beliau adalah yang paling tenggelam dalam kesunyian itu. Wajahnya masih pucat seperti semalam. Di skrin gergasi, data prestasi tempur kapal British dan Malaysia dipaparkan sebelah menyebelah. Di sebelah kiri, data kapal British kelihatan seperti lukisan lautan bergelora ganas dan tidak menentu. Pergerakan mengelak yang tidak terkira, rekod komunikasi yang padat, ia adalah bukti semangat dan perjuangan manusia. Dan di sebelah kanan data KD Tamingsari. Ia bukan rekod pertempuran. Ia adalah trajektori yang sempurna, sejuk, dan terpendek, seolah-olah dilukis oleh seorang ahli matematik dengan pembaris. Tiada pergerakan yang sia-sia. Input ancaman hanya diproses menjadi output pemintasan, seolah-olah dilaksanakan oleh satu program komputer. Seorang kapten tentara laut AS yang menjadi pemudah cara berdehem. Seperti yang Anda lihat, kedua-dua kapal berjaya meneutralkan ancaman. Terutamanya Valiant. Pergerakannya yang berani dan koordinasi yang mantap adalah contoh terbaik bagi sebuah tentara laut. Hartwell tidak lagi merasakan apa-apa mendengar pujian itu. Tetapi kapten itu menyambung sambil menunjuk penuding lasernya ke sebelah kanan skrin. Namun kita perlu meminta penjelasan mengenai data dari KD Tamingsari ini. Pandangan Dewan beralih kepada Iskandar yang duduk dengan tenang. Walaupun menjadi tumpuan, ekspresi wajahnya yang tenang seperti lautan tidak berubah. Beliau berdiri perlahan-lahan. Kapten Iskandar, Kapten AS itu bertanya, sebagai satu-satunya orang yang diberi kuasa untuk memecah kesunyian itu. Terus terang, apa sebenarnya yang berlaku di dalam kapal Anda? Data yang kami lihat ini kelihatan seperti hasil simulasi yang dijalankan oleh AI semata-mata. Tetapi ini adalah latihan sebenar. Hartwell menumpukan sepenuh perhatian. Inilah jawaban yang paling ingin diketahuinya di dunia. Iskandar menghidupkan mikrofon. Bunyi klik yang kecil itu bergema di seluruh bilik mesyuarat yang besar. Saya akan jelaskan. Suara Iskandar tetap tenang. Pertama, saya akan terangkan mengenai kesunyian yang paling mengejutkan Anda semua, yaitu mengapa komunikasi kami sangat minimum. Pusat Maklumat Tempur, kami berbeza dari segi falsafah berbanding apa yang Anda bayangkan. Beliau memaparkan image dalaman CIC Tamingsari di skrin, paparan bulatan 360 darjah yang Hartwell rasakan seperti jambatan kapal angkasa. CIC konvensional adalah tempat di mana setiap pengendali mengumpul maklumat dari bidang kepakaran masing-masing, melaporkannya, dan komander menyusun maklumat itu untuk membuat keputusan. Di sini, kelajuan pertempuran ditentukan oleh kelajuan pertukaran maklumat secara lisan. Hartwell teringat anjungannya sendiri. Memang begitu, tetapi CIC kami berbeza, sambung Iskandar. Kami memanggilnya Pusat Tempur Termaju. Ia bukan tempat untuk mengumpul maklumat. Kerana maklumat itu dari awal lagi sudah dikongsi. Di skrin 360 darjah, semua maklumat dari dalam dan luar kapal disepadukan dan dipaparkan dalam masa nyata. Radar, sonar, maklumat peperangan elektronik semuanya dianalisis dan disepadukan oleh AI dan divisualisasikan sebagai satu medan perang yang tunggal. Dengan kata lain, kata Iskandar, pengendali tidak perlu menjerit musuh di sana. Komander juga tidak perlu berteriak,
laporkan status. Karena semua orang di anjungan sudah melihat medan perang yang sama, sesuatu yang sejuk mengalir di tulang belakang Hartwell. Kesunyian itu bukan tanda panik atau kegagalan berfungsi. Sebaliknya, ia adalah kecekapan tertinggi yang lahir dari perkongsian maklumat yang sempurna. Tetapi Hartwell tidak dapat menahan diri lagi dan mencela, "Maklumat tidak berguna jika Anda tidak mempunyai cukup tangan dan kaki, Kapten. Saya dah beritahu awak. Apa yang akan kamu lakukan jika berlaku kebakaran atau kebocoran?" Suaranya bukan lagi sindiran, tetapi lebih kepada rayuan terdesak. Iskandar memandang tepat ke arah Hartwell. "Puan Laksamana, itulah teras kepada konsep pengurangan kru kami. KD Tamingsari, dilengkapi dengan beribu-ribu sensor di setiap sudut kapal. Kebakaran, kebocoran kami tidak perlu menunggu manusia untuk menemuinya. Sebagai contoh, jika sensor haba mengesan kenaikan suhu yang tidak normal, sistem secara otomatik akan melakukan 3 perkara serentak. Pertama, ia mengedap kompartemen itu dan melepaskan agen pemadam api setempat. Kedua, ia melaporkan status ke skrin utama. Dan ketiga, ia menghantar prosedur tindak balas yang optimum ke peranti kru yang paling hampir. Bilik mesyuarat itu sunyi sepi. Hartwell faham. Sementara krunya terpaksa berlari tergesa-gesa membawa hos bomba, Tamingsari sudah pun memadamkan api pada peringkat awal dan hanya beberapa orang profesional yang tenang menguruskan keadaan selepas itu. Jadi, Iskandar menyambung seolah-olah memberitahu semua orang di situ. 165 orang kru kami bukan berada di sana untuk diperintah oleh kapal. Mereka berada di sana untuk mengurus dan menguasai otomasi canggih kapal. Dengan menyerahkan tugas kepada sistem, kami sebagai manusia boleh menumpukan pemikiran kami pada pertimbangan dan taktik yang paling penting. Itulah satu-satunya sebab mengapa 165 orang boleh melakukan pertempuran senyap itu. Laksamana muda Hartwell perlahan-lahan bersandar di kerusinya. Beliau telah tewas sepenuhnya, bukan kepada teknologi tetapi kepada falsafah. Beliau teringat 220 orang bawahannya. Mereka berani, mereka cekap, tetapi adakah beliau telah memerintahkan mereka untuk melakukan kerja yang boleh dilakukan oleh mesin dengan mempertaruhkan nyawa mereka? Beliau telah memimpin sebuah kilang, tetapi Iskandar telah memimpin sebuah organisme hidup. Mesyuarat berakhir, para pegawai beredar dari bilik dengan langkah yang berat. Tiada siapa lagi yang mentertawakan konsep pengurangan kru Malaysia, tiada pujian. Hanya ada rasa kagum terhadap sesuatu yang di luar pemahaman mereka. Malam itu, Hartwell bersendirian melawat Iskandar. Di geladak kapal yang disinari cahaya senja, kedua-dua komander itu bertemu semula. Wajahnya tidak lagi sinis seperti pagi tadi, atau pucat seperti tengah hari. Hanya ada kesungguhan seseorang yang mencari kebenaran. "Kapten Iskandar, hari ini saya tewas sepenuhnya. 220 orang bawahan saya sangat cekap. Tetapi 165 orang Anda. Mereka itu apa? Saya sudah mendengar penjelasan teknikal. Tetapi apa yang saya benar-benar ingin tahu adalah semangatnya. Dalam kesunyian yang menakutkan itu, apa yang Anda percayai semasa berjuang?" Sambil memandang matahari terbenam, Iskandar menjawab dengan tenang. "Puan Laksamana, kami tidak berbangga dengan teknologi yang dipanggil pengurangan kru. Apa yang kami banggakan adalah semangat 165 orang kru kami yang bertekad untuk menggunakan setiap tenaga yang dijimatkan oleh teknologi itu untuk melindungi rakan-rakan kami, untuk melindungi kapal ini. Teknologi hanyalah alat, manusia yang menggunakannya yang menentukan segalanya. Kami percaya sepenuhnya kepada 165 orang rakan seperjuangan kami. Itu sahaja." Mendengar kata-kata itu, mata Hartwell berkaca. Perkara yang paling ditakutinya dalam latihan ini di sebalik teknologi Malaysia adalah kepercayaan dan keazaman yang tidak berbelah bahagi terhadap rakan seperjuangan. Beliau perlahan-lahan tetapi dengan penuh hormat menundukkan kepalanya kepada Iskandar. "Saya mengaku kalah. Anda semua sedang berjuang dalam pertempuran masa depan yang kami belum ketahui. Kisah ini mengajar kita bukan sekadar tentang kelebihan teknologi. Ia adalah tentang berakhirnya era di mana bilangan adalah kekuatan dan bermulanya era di mana kebijaksanaan, quality, dan yang paling penting, kepercayaan kepada rakan seperjuangan menjadi kekuatan sebenar. Kru yang kecil, tetapi elit.
Ia adalah satu konsep yang telah lama dikuasai oleh bangsa Malaysia melalui semangat gotong royong dan kekeluargaan. Frigat terbaru ini mungkin adalah penjelmaan semangat Malaysia itu sendiri dalam era moden. Laksamana muda British itu membeku bukan kerana teknologi Malaysia, tetapi kerana semangat juang yang tidak pernah padam yang mengalir di sebaliknya.